Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kedua, bab 3 matematik tingkatan 4, iaitu penaakulan logik. Okey, so kita akan kembali menyambung untuk perkara yang keempat dalam bahagian A, iaitu menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan majmuk ini? Pernyataan majmuk ialah gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan ataupun atau. Okey, ada dua perkataan yang menyambungkan dua ataupun lebih pernyataan, iaitu kita gunakan perkataan dan ataupun atau. Okey, tengok contoh yang pertama. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan dan. Okey, untuk pernyataan P ni 73 ialah nombor perdana. Pernyataan Q 37 ialah nombor perdana. Okey, caranya mudah saja. Kalau dalam bentuk ayat macam ni, okey, kita cari nombor yang tak sama. Okey, nombor yang tak sama dan juga nombor yang sama. Okey, ataupun ayat yang sama. So, nampak tak yang tak sama 73 dan 37, yang sama ialah nombor perdana, kedua-duanya sama. Jadi yang tak sama ni, yang saya bulatkan warna merah ni, kita boleh samakan dengan perkataan dan. Okey, so 73 dan 37 ialah nombor perdana. Okey, itu ialah jawapan yang pertama. Okey, sekarang tengok yang kedua. Okey, pernyataan P. Okey, dia kata 3 tambah 5 ialah 3 tambah 2 sama dengan 5. Okey, ni silap. Pernyataan Q bukan P. Ni Q. Okey, pernyataan Q ialah 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, untuk dalam ayat matematik ni, kita tak boleh tengok sama tak sama. Okey, nampak? Okey, kebetulan ni memang duduk tak sama pun. Okey, jadi untuk ayat matematik, kita kena asingkan dia. Macam ni caranya. 3 tambah 2 sama dengan 5 dan 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, kena buat pernyataan tu asing-asing. Okey, tak boleh buat macam contoh yang pertama tadi. Okey, sekarang tengok contoh yang kedua. Gabungkan pernyataan P dan Q berikut dengan perkataan atau. Okey, ini pun sama konsep ataupun sama cara seperti mana dan juga tadi. Okey, tengok mana yang sama, mana yang tak sama. Okey, pernyataan Q tadi kita tengok, pernyataan P ni 4 ialah punca X tambah 3 X tolak 4 sama dengan kosong. Pernyataan Q negatif 3 ialah punca X tambah 3 X tolak 4 sama dengan kosong. So, yang berbeza ataupun yang tak sama ialah 4 dengan negatif 3. Okay, yang lain, yang belakang ni semuanya sama. So, yang tak sama, yang saya bulatkan yang berwarna merah tadi, kita boleh letakkan atau. Okey, 4 atau negatif 3 ialah punca X tambah 3 X tolak 4 sama dengan kosong. Okey, sekarang tengok pula contoh yang kedua. Okay, ini pun sama juga salah. Okay, copy paste punya pasal. So, ni ialah Q. Okey, pernyataan P, A kuasa kosong sama dengan 1. Okey, pernyataan Q, A kuasa kosong sama dengan kosong. Okey, ni yang saya sebutkan tadi ni. Okey, nampak tak? Dia macam sama kan? Bukan macam sama, memang sama. Okey, A kuasa kosong, A kuasa kosong. Yang berbeza ialah satu yang belakang ni, okey, dengan kosong. Okey, ramai nanti pelajar akan jawab macam ni. A kosong sama dengan 1 atau kosong. Okay, ini salah. Okay, sebab ayat matematik tak boleh gunakan ataupun tak boleh gunakan cara macam ni. So, jawapan yang betul ialah kita kena asingkan dia macam contoh yang pertama tadi. A kuasa kosong sama dengan 1 atau A kuasa kosong sama dengan kosong. Okay, baru betul. Okay, so kena hati-hati sikit sebab kadang-kadang soalan yang keluar ialah agak tricky sikit. Okey, sekarang tengok contoh yang ketiga pula.
Okey, tentukan dua pernyataan P dan Q daripada ayat majmuk di bawah. Okey, sekarang kita nak pisahkan satu ayat majmuk kepada dua pernyataan. Okey, 2 dan 3 ialah faktor perdana bagi 12. Okey, nampak tak ada gabungan ataupun ada perkataan dan di sini bermaksud ni ayat pertama, okey, dan 3 ni ialah ayat kedua. So yang belakang ni kita kena tuliskan balik semuanya. Okey, so caranya macam mana? 2 ialah faktor perdana bagi 12. Itu yang pertama. Yang kedua pula, 3 ialah faktor perdana bagi 12. Okey. Kemudian contoh yang kedua, 3.3 lebih besar daripada 3/1/3 atau 3.3 lebih kecil daripada 3/1/3. Okey, yang ni mudah. Okey, sebab ada dua pernyataan yang berasingan. Okey, ini sebab ayat matematik. Ini yang pertama, ini yang kedua. So just tuliskan balik pada pernyataan P, 3.3 lebih besar daripada 3/1/3. Yang kedua, 3.3 lebih kecil daripada 3/1/3. Okey, agak mudah kat situ sebab ayat matematik ini dia terasing berbanding dengan ayat biasa. Okey, sekarang tengok nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, nilai kebenaran pernyataan majmuk ni, okey, kita bagikan kepada dua bahagian juga, iaitu yang pertama dan, yang kedua atau. Okey, sekarang saya dah buat bentuk kotak macam ni untuk memudahkan kita belajar. Okey, P ni bermaksud ayat pernyataan P. Okey, Q ni bermaksud pernyataan Q. P dan Q ni bermaksud dua ayat P ataupun pernyataan P dan Q kita gabungkan dengan menggunakan perkataan dan. Okey, sekarang tengok nilai kebenarannya. Okey, saya guna simbol saja. Okey, jikalau pernyataan P ni adalah benar, okey, Q pun benar, maka bila gabungkan dia akan jadi benar juga. Okey, kalau pernyataan P ni benar, pernyataan Q ni palsu, okey, dia akan jadi palsu. Okey, kalau pernyataan P ni palsu, pernyataan Q ni benar, dia pun akan jadi palsu. Okey, kalau kedua-duanya palsu, P palsu, Q palsu, dia akan jadi palsu juga. Okey, dan untuk perkataan atau, jika pernyataan P benar, Q benar, okey, bila kita gabungkan P atau Q, dia akan jadi benar. Okey, kalau P benar, Q palsu, dia akan jadi benar. Kalau P palsu, Q benar, dia akan jadi benar. Kalau dua-dua palsu, P palsu, Q palsu, dua-dua pernyataan kalau kita gabungkan dia akan jadi palsu. Okey, so kat sini kena hafal lah sikit. Okey, kena bezakan di antara nilai kebenaran dan juga nilai kebenaran atau. Okey, contohnya, tentukan nilai kebenaran pernyataan majmuk berikut. Okey, yang pertama, 3 tambah 2 dan 3 darab 5 sama 3 darab 2 sama dengan 5 ialah pernyataan. Okey, ada perkataan dan kat sini. Okey, tengok. Adakah 3 tambah 2 ni pernyataan? Okey, 3 tambah 2 ni bukan pernyataan. Kenapa? Sebab dia belum lengkap. Jadi ini palsu. Okey, ni bukan pernyataan. Okey, yang kedua, 3 darab 2 sama dengan 5. Okey, ini mestilah benar. Okey, sebab dia ayat matematik yang lengkap. Okey, walaupun salah, okey, pernyataan ni tak spesifiknya dia sama ada betul, okey, benar atau palsu, tak boleh kedua-duanya. Okey, bila satu palsu, satu benar, jadi automatik dia akan jadi palsu. Ini jangan buat pangkah pula. Tadi saya buat shortcut je. Okey, saya kena tulis kod. Right ni menunjukkan benar. Okey, pangkah ni menunjukkan palsu. Okey, takut nanti kita dalam biasa pun terbuat tanda right, tanda pangkah pula. Okey, sebenarnya kena tulis. So, bila satu palsu, satu benar, dia akan jadi palsu. Okey, B pula. 5 tambah 3 sama dengan 8 atau 3 tolak 8 sama dengan 5. Okey, sekarang tengok pernyataan yang pertama ni, 5 tambah 3 sama dengan 8. Okey, benar. Atau 3 tolak 8 sama dengan 5. Okey, salah lah, palsu. Sepatutnya dapat negatif 5. Tapi ada perkataan atau kat sini. Jadi kalau kita tengok sini, atas tadi,
Kalau satu benar, satu palsu, dia akan jadi benar. Okey, contoh yang ketiga. 2 dan 3 ialah nombor perdana. Okey, so 2 ialah nombor perdana. Okey, benar tak benar ke palsu? Benar. 3 ialah nombor perdana. Benar ke palsu? Benar. So, bila dua-dua benar, dia akan jadi benar. Okey, ini tak ada masalah. Okey, sebab dia dan. Dan dua-dua benar tak ada masalah. Okey, sin 30 darjah sama dengan 0.5 atau cos 30 darjah sama dengan 0.5. Okey, yang ni kalau tak mahir, tak tahu berapa jawapannya untuk pernyataan yang pertama ni, sin 30 darjah sama dengan 0.5 atau tidak, betul? Benar ke palsu? Cakap laju sangat. Okey, kita boleh kira gunakan kalkulator. Okey, tekan sin, tekan 30, tekan sama dengan. Okey, betul tak? Okey, betul. Jawapannya 0.5. So, ini benar. Okey, yang kedua pula. Adakah cos 30 darjah sama dengan 0.5? Okey, cos 30 darjah sama dengan 0.8660. So, inilah palsu. Tapi digabungkan dengan perkataan atau. So, bila benar, satu palsu, dia akan jadi benar. Okey, satu benar, satu palsu. Kalau atau, dia akan jadi benar. Okey. Okey, sekarang kita akan melihat perkara yang kelima, iaitu membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Okey, implikasi jika P maka Q. Jadi P yang ni, P pernyataan pertama ni bermaksud anti jadian. Q pula, pernyataan Q ni bermaksud akibat. P ialah anti jadian, Q ialah akibat. Contoh yang pertama, bentuk implikasi jika P maka Q. So, anti jadian ni ialah P, akibat ialah Q. So, anti jadian punca kuasa 2 4.84 sama dengan 2.2. Ini salah juga ni. Ini terlebih. Sepatutnya ni tak ada. Ini pun tak ada. Kesilapan. Typo. Right, so kita tukar kepada bentuk jika P maka Q. Jadi jawapannya jika punca kuasa 2 4.84 sama dengan 2.2, maka buat kat bawah lah supaya nampak. Maka punca kuasa 2 484 sama dengan 22. Senang saja. So, yang contoh yang kedua pun sama. Atas anti jadian ialah P, akibat ialah Q. So, saya tuliskan jika X tolak 2 lebih besar daripada 0, maka X lebih besar daripada 0. Mudah saja. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tentukan anti jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q. Kita kena ingat, yang pertama ialah huruf P, pernyataan P, yang kedua ialah pernyataan Q. So, soalannya jika segitiga ABC ialah segitiga sama sisi, maka saya tukar pada kata lain, semua sisinya adalah sama panjang. Jadi, yang saya highlightkan guna pen color kuning ni ialah P, yang color biru muda ni ialah Q. P ni lah anti jadian. So, tuliskan balik, segitiga ABC ialah segitiga sama sisi. Kemudian dia punya akibatnya ataupun Q, semua sisinya adalah sama panjang. Sama panjang. Senang saja. So, yang kedua, jika X lebih besar daripada 2, X lebih besar daripada 2, maka X ialah nombor positif. Jadi yang warna kuning ni ialah P, anti jadian. Yang warna biru muda ni ialah Q, akibat. Jadi anti jadian X lebih besar daripada 2. Akibatnya X ialah nombor positif. So, mudah saja untuk contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Sekarang kita tengok pula implikasi yang kedua, iaitu jika
Implikasi yang kedua, P jika dan hanya jika Q. Okey, dia terdiri, implikasi P jika dan hanya jika Q ni, okey, dia terdiri, kalau kita pecahkan lagi, dia terdiri daripada dua implikasi. Yang pertama, jika P maka Q. Yang kedua, jika Q maka P. Okey, kes ni hanya berlaku untuk implikasi ni saja. Saya ulang, dia hanya berlaku pada implikasi P jika dan hanya jika Q. So, bila nampak implikasi jika dan hanya jika, dia boleh membentuk dua implikasi lagi. Jika P maka Q yang pertama, yang kedua terbalikan, jika Q maka P. So, kena hati-hati sikit. Okey, contoh yang pertama, bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi berikut. Okey, jika N boleh dibagikan 4, maka N boleh dibagi 2. Jika N boleh dibagi 2, maka N boleh dibagi 2. Okey, silap ni. Okey, N boleh dibagi 4. Okey, balik contohnya ni. Okey, nampak tak? Dia terbalikkan. Yang pertama ini ialah P. Okey, yang kedua N boleh membagi 2 ni ialah Q. Kemudian jika N boleh dibagikan dengan 2 ni ialah Q, maka N boleh dibagi 4 ni akan jadi P. Jadi sekarang kita nak pilih yang mana? So, kita kena pilih yang atas ni lah. Tukarkan pada bentuk P jika dan hanya jika Q. So, daripada atas ni, okey, P apa dia? N boleh dibahagi 4. Okey, saya tukar paikan lain. Jika dan hanya jika dan hanya jika, okey, Q pula, N boleh dibahagi 2. Okey, jadi yang atas ni ialah P, ni ialah P. Okey, yang bawah ni ialah Q. Okey, contoh yang kedua. Jika 4M lebih kecil daripada 12, maka M lebih kecil daripada 3. Yang kedua, jika ni salah ni. Okey, banyak betul salah tak perasan. Ini saya potong. Jika M lebih kecil daripada 3, maka 4M lebih kecil daripada 12. So, tengok penyertaan yang atas ni, ini ialah P, ni ialah Q. Okey, so cukup kita ambil kat sini. So, daripada yang atas ni kita boleh tukarkan kepada jika dan hanya jika. So, P ni apa? 4M lebih kecil daripada 12 jika dan hanya jika. Okey, mana pen merah tadi? Okey, jika dan hanya jika. Okey, mana pen color biru? M lebih kecil daripada 3. Okey, so dah siap contoh yang pertama. Okey, sekarang contoh yang kedua. Tulis dua implikasi. N boleh dibagi 2 jika dan hanya jika N ialah nombor genap. So, kat sini kita kena bezalah. Okey, kena tahu mana nilai, mana penyertaan P, mana penyertaan Q. So, yang pertama ni ialah huruf sebelum jika ni, ini ialah penyertaan P. Jika dan hanya jika. Okey, N ialah nombor genap, ialah Q. So, yang pertama, jika P maka Q. Jika P maka Q. Yang kedua bawah ni, jika Q. Teruknya. Okey, tukar pakai lain lah. Okey, color merah. Okey, jika Q maka P. Okey, so kita buat yang pertama. Jika P dia apa dia? N boleh dibahagi 2, maka N ialah nombor genap. Okey. Yang kedua, jika Q maka P, tukar pen kejap. Jika Q dia apa tadi? N ialah nombor genap, maka P dia N boleh dibahagi 2. Okey, so dah siap. Jika P maka Q, jika Q maka P. Okey,
contoh yang kedua pula, n lebih kecil daripada kosong jika dan hanya jika n kuasa 3 sama dengan kosong. Okey, ni pun silap ni. Okey, sampai sini saja. Ni punca kuasa tak ada sampai ke kosong. Okey, jadi ini ialah P, ini ialah Q. So seperti biasa, jika P maka Q. Jika n lebih kecil daripada kosong, maka punca kuasa 3n sama dengan kosong. Yang kedua, terbalikkan saja Q dengan P tu. Jika n punca kuasa 3 sama dengan kosong, maka n lebih kecil daripada kosong. Okey, kita dah selesai mempelajari perkara yang keempat. Okey, yang keempat ni kita dah belajar penyataan majmuk. Nilai kebenaran suatu penyataan majmuk dengan menggunakan perkataan dan juga atau. Dan yang kedua, perkara yang keenam tadi kita dah belajar. Yang keenam pula, perkara yang kelima kita dah belajar membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Implikasi yang pertama, jika P maka Q. Implikasi yang kedua, P jika dan hanya jika Q. Untuk video yang akan datang, kita akan masuk kepada perkara yang keenam, iaitu membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.